Ini tips untuk jadi jutawan. Yang pertama, seorang yang nak jadi jutawan, dia mesti decide dia nak jadi jutawan. Dia kena decide lah. Kalau dia tak decide untuk jadi jutawan, memang dia tak akan jadi jutawan lah. Okay, sebab itu dia kena ada vision. Cuba kita buat satu vision pada diri kita. Contohnya, saya akan jadi jutawan dalam masa 10 tahun. Contoh, mungkin 5 tahun, mungkin 15 tahun, bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang dah jadi jutawan nak jadi 10 juta pula dalam masa 10 tahun lagi. Itu bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hakikatnya kita kena ada vision. Right? Kemudian kita kena ada ilmu untuk realisasikan vision kita itu. Itu financial knowledge. Kita kena ada ilmu untuk menguruskan kewangan sebab dia sangat penting. Dia bukan bergantung pada banyak mananya duit yang kita ada, tapi bagaimana kita menguruskan duit itu. Itu yang lebih penting. Sebab ilmu tentang menguruskan kewangan ini kita tak belajar masa dekat universiti, college ataupun sekolah. Jadi kita kena belajar sendirilah. Kena baca buku, kena pergi seminar lah, apalah. Alright. Antara benda yang kita kena tahu kalau kita nak jadi orang kaya ke akhirat nanti, kita kena ikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita nak kaya dekat dunia ni, kita kena ikutlah cara orang-orang kaya yang telah berjaya untuk jadi jutawan. Okay. So antara benda isu yang dia orang selalu ceritakan adalah dalam ilmu pengurusan kewangan adalah tentang beza antara income dengan expenses. Jadi setengah orang dia ingat income dan expenses mesti sama banyak baru adil. Ini sebenarnya tak betul. Kita tak mau macam ni. Dan kalau expenses dia lagi banyak daripada income, ini parah. Ini akan membawa kepada bankrupt. Alright? Jadi kita sepatutnya mengurangkan expenses kita. Mengurangkan perbelanjaan kita. Ada banyak cara. Salah satu cara yang paling penting adalah kita tulis apa sahaja yang kita belanjakan supaya kita boleh kurangkan perbelanjaan itu. Kita boleh tulis dalam buku 35 dan ujungnya kita categorizekan. Sangat penting, kurang penting atau langsung tak penting. Dengan buat macam itu saja kita boleh kurangkan expenses kita dalam 20 hingga 30% sebulan. Okey, bila kita boleh kurangkan expenses kita dan kita belajar macam mana nak tambahkan income kita malam ni, jadi kita akan ada lebihan duit. Lebihan duit inilah yang kita akan buat investment supaya duit tu kerja untuk kita. Kita tidak mahu selamanya kita bekerja untuk dapatkan duit untuk kehidupan kita. Tapi kita nak at the end of the day, duit kita lah yang buat kerja untuk kita. Alright. Jadi yang ketiga, tips dia adalah orang yang kaya ni, orang yang jadi jutawan ni, dia akan sentiasa mencari peluang dan jalan untuk menambahkan punca pendapatan. Dia tak puas hati dengan hanya satu sumber income sahaja. Dia akan pergi kepada, contohnya jutawan ni, ada 7 sumber income kita. So malam ni kita kurang-kurang kita akan belajar 2 sumber income baru. Alright. Yang keempat, selepas kita ada ilmu, vision semua ni, kita kena ada goal ataupun goal dengan plan dia. Strategi, kena ada strategi. Macam mana nak achieve jutawan ini. Kalau kita tengok dalam kepetikan ini, dia mengatakan bahawa kalau telah kita mengharapkan kita jadi jutawan hanya berdasarkan gaji kita sahaja, impossible untuk jadi jutawan. Right? Jadi untuk jadi jutawan mesti melibatkan investment. So, kita kena belajar macam mana nak invest. Okay? Kalau kita tengok dekat internet ke apa, kalau nak dapat 1 juta, kita kena invest RM190 per month dan dengan return ROI dia 8% setahun. Dan ini memakan masa 40
5 tahun. Ambil masa yang lama. Kalau kita didekati oleh wealth planner kita, dia kata kita kena simpan berapa 250,000. 250,000 sebulan. Sebulan bukan sebulan, sekaligus. Dan dengan 8% setahun, kita akan dapat jadi jutawan lepas 20 tahun. Ambil masa yang lama dan modal yang lama. Banyak. So, sekarang kita kata kita buat decision, kita nak jadi jutawan dalam masa 10 tahun. So, kita modal mungkin kita boleh kurangkan kepada 100,000. Tapi ROI kita kena tambah kepada 30%. Bagaimana kita nak dapat ROI, investment yang boleh memberikan ROI 30% setahun? Nanti kita bincang. Okay, di quantum meter sebenarnya menjadi jutawan dalam masa kurang daripada 5 tahun, ia bukanlah satu angan-angan. Secara matematiknya, ia boleh berlaku. Alright. Yang kelima ni pada saya adalah satu benda yang sangat penting. Sebab tidak ramai orang yang ada extraordinary determination. Alright. Ramai orang yang masuk quantum meter. Berapa ramai yang ada pendapatan lebih daripada 20,000 sebulan? Tak ada. Tak ramai. Sebab itu memerlukan extraordinary determination. Orang biasa-biasa yang determinationnya biasa-biasa tidak akan menjadi jutawan. Itu hakikat. Alright. Sebab itu kita tengok dalam statistik tahun 2020, hanya 16,000 orang kat Malaysia ini adalah jutawan. Iaitu lebih kurang tak sampai 1%. 0.5% pun tak sampai. Cuma 0.05% sahaja rakyat Malaysia yang jadi jutawan. Sebab itu determination itu sangat penting. Orang mungkin ada ilmu. Orang mungkin ada vision. Tapi determination suatu benda yang sangat penting untuk jadi jutawan. Alright. Sekarang kita pergi ke pembandingan pelaburan. Alright. Kebanyakan rakyat Malaysia melabur di tabung haji, ASB ataupun KWSP. Ini common. Tanyalah orang. Daripada 10, maybe separuh daripadanya akan ada pelaburan dekat tabung haji. Semua benda ni. Alright. So, kalau kita lihat, kalau kita nak buat pembandingan, kita buat daripada tahun 2015 lah. Baik kurang 6 tahun lepas. So kalau kita tengok tabung haji cuma memberikan pulangan ataupun ROI dia 3.5%, ASB 6.5% dan KWSP cuma 6%. Dan kalau kita tengok unit trust pula, 8 unit trust yang terbaik untuk 5 tahun lepas, daripada 2014 hingga 2019, puratanya hanya memberikan pulangan lebih kurang 8.35%. Tapi kita nak ROI 30% sebab kita punya vision untuk jadi jutawan dalam masa setahun, dalam masa 10 tahun. Macam mana kita nak cari investment yang boleh memberikan lebih pada 30% setahun? Jadi kita kena buat pemikiran di luar kotak. Okey, kita kena baca buku-buku financial. Alright. So kalau kita baca all these things, kita akan lihat bahawa rahsia orang kaya jadi kaya adalah terletak pada konsep leverage. Okay, iaitu menggunakan other people's money, OPM. Alright. Dengan menggunakan kaedah inilah yang mereka akan dapat untung berganda-ganda walaupun modal dia tak banyak, tapi oleh kerana dia menggunakan other people's money, jadi modal dia jadi banyak. Okey. Oleh kerana itu dia akan untung berganda-ganda daripada modal dia yang sedikit. Alright. Sekarang saya akan tunjukkan contoh. Kalau kita beli rumah, kita sebenarnya telah menggunakan konsep leverage ini. Iaitu kita bayar 10% deposit, yang 90% lagi adalah kita buat pinjaman daripada bank. Jadi kita telah menggunakan konsep leverage kat sini, iaitu 10 kali leverage. Okey. Jadi ini gambar rajah yang menunjukkan perbezaan kalau kita beli rumah secara cash ataupun nama lain dia tanpa leverage. Itu saja daripada saya.
malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.